الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان وأرشدنا طريق السعادة بالهداية القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والعرفان. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama melazimkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menerima syariat Islam sebagai cara hidup, di samping tekun mengerjakan segala perintahnya dan menghindari segala tegahannya. Mudah-mudahan kita akan dirahmati dalam kehidupan di dunia yang pada ini dan berbahagia di akhirat yang kekal abadi. Sedang jemaah yang berbahagia, menerima dan mengamalkan Islam sebagai ad-din, iaitulah cara hidup adalah perlu dilaksanakan oleh seluruh umat Islam demi membuktikan ketulusan dan keyakinan kita kepada ajaran suci yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaras dengan tuntutan ini, khutbah hari ini akan memperkatakan perihal haram menyambut hari kekasih. Jawatan Fatwa Majlis Kebangsaan dan juga Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor telah memutuskan bahawa amalan merayakan Valentine Day adalah haram kerana tidak pernah dianjurkan oleh Islam. Roh perayaan tersebut mempunyai unsur-unsur Kristian dan amalannya juga bercampur dengan perbuatan maksiat dan adalah bercanggah dan dilarang oleh Islam. Hadirin sedang jemaah yang dikasihi sekalian, hari kekasih juga digelar sebagai Valentine Day yang disambut pada 14 Februari setiap tahun. Adalah sambutan yang dinanti-nantikan oleh kebanyakan remaja bagi menyatakan rasa kasih sayang antara satu sama lain. Ia juga disambut dengan pelbagai cara dan acara bermula dengan kiriman kad dan bunga hingga parti tari menari. Malah ada yang menyambutnya dengan pertemuan dan berakhir dengan penghinaan demi membuktikan cinta dan kasih sayang mereka. Jelas dan nyata jelas dan nyata sekali bahawa sambutan ini bukan dari ajaran Islam yang suci, malah melanggar syariat dan bertentangan dengan tata susila fitrah murni manusia. Meskipun begitu, tidak dinafikan terdapat di kalangan remaja dan pasangan Islam di negara ini turut meraihkan hari kekasih ini. Mereka meraihkan kerana ingin bersukaria dan terikut-ikut dengan budaya ini tanpa mengetahui sejarahnya. Berdasarkan penerangan di atas, jelaslah bahawa tidak ada istilah hari kekasih atau hari Valentine dalam Islam. Justru orang Islam tidak boleh menyambutnya, menyertainya dan merayakannya. Islam memang menggalakkan umatnya supaya berkasih sayang antara satu sama lain. Tetapi untuk meluahkan kasih sayang antara seorang lelaki dan perempuan yang bukan mahram perlulah melalui saluran yang dibenarkan oleh syarak, bukan dengan jalan yang mendorong ataupun merangsang kepada kemungkaran dan maksiat. Islam adalah agama fitrah yang praktikal, bukan menyekat kebebasan tanpa sebab dan bukan membiarkan umatnya bebas tanpa panduan. Islam adalah agama yang mengatur kehidupan dengan lebih sempurna untuk umatnya. Islam tidak pernah menyekat hubungan kasih sayang antara umatnya. Malah terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW menyatakan hikmah berkasih sayang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anfal ayat yang ke-63, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Dan dialah yang menjadikan hati mereka mesra antara satu sama lain. Seandainya engkau membelanjakan segala kekayaan yang ada di bumi, nescaya engkau tidak akan dapat menaklukkan kemesraan antara hati mereka. Tetapi Allah lah yang membibitkan
kemesraan antara hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana. Sidang Jumaat yang berbahagia, sumber Katolik Encyclopedia menjelaskan bahawa Wellington adalah nama seorang padri Kristian yang dia menyebarkan agama itu di Rom, sehingga dia ditangkap dan diseksa dalam penjara. Selama di penjara, ia tetap mengajar dan menyebarkan agama itu di kalangan bantuan dan membantu tawanan melepaskan diri dari penjara. Dan dikatakan juga bahawa ketika dalam penjara, dia jatuh cinta dengan gadis, anak salah seorang pegawai penjara. Di akhir hayatnya sebelum dibunuh, dia sempat menulis sepucuk surat cinta pada gadis itu yang bertanda tangannya. Maka semenjak itu, orang Kristian mengambil sempena hari 14 Februari untuk meraihkan hari kasih sayang demi memperingati hari kematian padri mereka. Oh muslimin yang berbahagia, jelaslah bahawa sambutan hari kekasih ini merujuk kepada kisah tersebut, dan sebagai seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah dan ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW, wajarkah kita meraihkan hari kekasih ini? Patutkah kita mengambil peristiwa ini untuk disambut dan diraihkan? Alangkah jahilnya kita sehingga tidak dapat lagi membezakan antara ajaran agama kita dengan ajaran agama lain. Benarlah kenyataan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bermaksud, demi Allah yang nyawaku di dalam genggamannya, pasti kamu akan turut jejak langkah orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedekah demi sedekah, sehinggalah kamu akan turuti mereka walaupun mereka masuk ke dalam lubang biawak. Antara itu, sahabat bertanya, adakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Baginda menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang lebih menyedihkan akibat dari merayakan sambutan hari-hari seperti ini? Remaja Islam semakin liar dan semakin ramai yang terjebak dengan gejala sosial serta keruntuhan moral. Rekod catatan pendaftaran negara bahawa sejak tahun 2000 hingga 2008 sebanyak 257,411 sijil kelahiran telah didaftarkan tanpa dicatatkan nama bapa. Rekod ini menggambarkan betapa ramainya anak-anak yang tidak sah taraf ataupun lahir setelah luar nikah untuk tempoh 9 tahun tersebut. Jumlah yang begitu ramai untuk tempoh kurang 10 tahun ini sewajarnya mengundang rasa bimbang dan gerun dengan masa depan generasi Islam kita. Jumlah itu membawa purata sebanyak 28,601 orang bayi setiap tahun. Sedarlah segalanya ini bermula dengan gaya hidup barat yang songsang, yang tidak diterima dalam masyarakat kita, yang telah diterima dalam masyarakat kita. Justru setiap orang Islam, khasnya golongan remaja, seharusnya meninggalkan budaya hari kekasih yang hanya bertujuan merosakkan akhlak masyarakat Islam. Ingatlah, sesungguhnya Yahudi dan Nasrani akan terus berusaha sedaya upaya untuk memperdayakan umat Islam supaya mengikut telunjuk dan kehendak mereka. Pelbagai cara dan jalan yang mereka lakukan untuk merosakkan kepercayaan dan kepribadian umat Islam. Kalangnya masih ada lagi umat Islam yang tidak menyadari hakikat ini. Maka ramailah dari kalangan umat Islam yang telah ikut dengan adat dan budaya serta cara hidup mereka. Kononnya menurut peredaran zaman, sekalipun yang diikuti itu bertentangan dengan ajaran Islam dan budi pekerti mulia, haruslah diingat, meniru budaya asing, terutamanya dalam meraihkan hari tertentu tanpa mengetahui latar belakang perayaan itu sebenarnya, akan menjerumuskan umat Islam kepada kehancuran. Perkara seperti ini bukan sahaja menjejaskan akhlak umat Islam, bahkan boleh menjejaskan keimanan dan akidah mereka. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita hendaklah mengikut landasan Islam yang sebenar. Bukankah lebih baik kita mengamalkan adat dan budaya kita yang sopan selagi ia tidak bertentangan dengan prinsip dan ajaran Islam? Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita renung beberapa perkara penting sebagai rumusan dan peringatan bagi kita semua. Antaranya, pertama,
Hari kekasih adalah sambutan penganut Kristian yang mengenang hari kematian seorang padri mereka. Tiada sambutan ini dalam ajaran Islam. Yang keduanya, umat Islam adalah dilarang sama sekali menyambut hari kekasih ini, termasuklah memberi sokongan, mempromosikan, mengajarkan dan menyebarkan apa-apa sambutan yang berkaitan dengannya. Yang ketiga, umat Islam digalakkan berkasih sayang sesama manusia sepanjang masa ataupun membataskan pada hari-hari tertentu sahaja. Yang keempat, pihak media dan pengamal laman sosial hendaklah diminta untuk tidak mempromosikan sambutan hari kekasih ini walaupun dalam apa bentuk jua sekalipun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm ma laka min Allahi min waliyyin wa la nasir. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Surah Al-Baqarah ayat 120 dan 121. Orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepada engkau wahai Muhammad sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, agama Islam itulah petunjuk yang benar. Sesungguhnya jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sudah datangnya wahyu yang memberikan pengetahuan kepada engkau tentang kebenarannya, maka tiadalah engkau akan beroleh dari Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu. Orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedangkan mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, tidak mengubah dan tidak memutarbelitkan maksudnya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sesiapa yang mengingkari, maka mereka itulah orang yang rugi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. آمين 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 يا موفق طاعين وفعنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين رضي اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامون سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج بن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم عظم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة من ولي العهد سلامون. القرآن الشاه بن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمان وصلاة وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطنا عمرهما مصلحين الموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadirat-Mu yang telah menuruniakan kami rahmat dan nikmat
sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negeri umat Islam, khususnya negeri Selangor sebagai negeri yang maju, sejahtera dan berkebajikan. Justru kami pohon ke hadrat, ya Allah, tetapkanlah iman kami, tingkatkanlah amal kami, kukuhkanlah perpaduan kami, murahkanlah rezeki kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, suburkanlah jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia, kembalikanlah kami ke jalan yang Engkau ridai, lindungilah kami daripada ujian yang berat seperti kemarau panjang, banjir besar, wabak penyakit, persekitaran, kemiskinan dan lain-lain, supaya dengan demikian negeri kami akan sentiasa bertambah makmur dan berkah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.